Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dihormati dan seterusnya kepada anak-anak. Bagaimana anak? Sudah bersedia dengan kitab Al-Quran ataupun muqaddam dengan buku catatan? Sudah bersedia? Semuanya telah bersedia. Alhamdulillah. Oleh itu, dengan tak boleh lagi, cikgu ucapkan semoga anak semua juga telah pun bersedia ya, dengan buku muqaddam, juga dengan buku catatan, supaya dapat kita catat apa pelajaran yang akan cikgu terangkan pada kali ini. Ya, sekali lagi cikgu mengucapkan selamat. Kita bertemu lagi dalam rancangan Tilawatul Quranil Karim. Kita mulakan pelajaran kita ini anak-anak dengan bacaan doa. Jangan lupa anak. Mari kita menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quranil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita telah dapat baca dengan baik pada pelajaran yang lalu anak-anak, yaitu surah At-Tin. Dan kita telah bincangkan tentang satu nama hukum lagi, iaitu mad arid lis-sukun. Kita dapat kenal senang saja anak. Setiap mad yang bertemu dengan satu huruf di akhir kalimah yang boleh waqafkan, itu mad arid lis-sukun. Kita boleh baca 3 wajah, 2, 4 dan 6. Kemudian kita tahu setiap hamzah kalau bertemu dengan alif yang menjadi mad, ia seperti amanu ataupun utia, sama ada baris depan ke bawah ke ya, ataupun di tengah kalimah ambiuni ya, ambiuni, hamzah jumpa dengan waw atau hamzah dengan jumpa dengan ya, dia menjadi mad. Ini bukan nama mad asli dan ini bukan nama mad apa tabi, tapi nama mad apa, ingat tak? Mad badal. Asal ada hamzah namanya mad apa? Mad badal. Jangan lupa ni. Kali ini cikgu nak ingatkan lagi kepada anak semua tentang baris ini sangat perlu. Kerana baris-baris dalam istilah udab ini dia menunjuk kepada hukum-hukum yang tertentu. Supaya sekali lagi kita mengulang supaya dapat kita ingat. Tengok ya, kalau baris macam ini dengar. Yang sama di atas sama ada baris di bawah yang sama, atau baris depan tapi dia terbalik macam ini. Kemudian nun yang ada kepala kha atau mim yang kepala kha, artinya bacaan ini adalah namanya izhar halqi. Semua ini. Kecuali ini saja, mim ini namanya izhar syafawi. Ingat, izhar syafawi. Yang lain ni semua tiga-tiga ni izhar apa? Halqi. Apa arti maksud izhar syafawi halqi? Artinya dia nyata, terang tanpa tengok. Kalau baris sama, 2 serupa, baris atas, baris bawah serupa, baris depan, dia terbalik satu. Wawnya terbalik ke atas. Ini semuanya izhar halqi dengan nunnya. Mim saja. Kalau kita jumpa mati bertemu sama huruf, apa saja tak kira, maka namanya izhar syafawi. Satu. Kita jumpa pula baris begini berlainan. Baris atas. Satu panjang ke kanan, satu panjang ke kiri. Kemudian ini juga satu panjang ke kanan, baris bawah, ke kiri. Tapi baris depannya waw berturut-turut. Jumpa huruf tanpa sabdu. Ini sabdu namanya, tanpa sabdu. Begitu juga nun. Kita jumpa tanpa tanda. Ya. Mim tanpa tanda. Ini namanya ikhfa haqiqi. Ingat, apa namanya ikhfa? Haqiqi. Ikhfa haqiqi. Kecuali mim, namanya ikhfa syafawi. Tengok senang, dia tanpa tanda. Tanpa tanda. Jumpa huruf tanpa sabdu. Terus kita katakan dia ikhfa haqiqi. Apa bacaannya? Artinya didengungkan dan disembunyikan. Ini dia punya. Kecuali waw dengan ya. Ingat. Ini ingat 2 ni huruf. Kalau jumpa macam ini, baris yang tidak bersamaan, ya. Kemudian jumpa dengan huruf waw tanpa sabdu, dia ini saja bukan namanya ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi. Namanya idgham. Ini 2 ini saja namanya idgham. Tapi kalau ini juga tanda, jumpa dengan huruf sabdu pula. Bersabdu. Tadi tanpa sabdu, bersabdu. Namanya idgham. Artinya masuk dan
dengung. Ini saja. Kalau kita dapat faham ini semua hukum-hukum tajwid semua tersimpan dalam tanda-tanda ni. Kita hafaz tanda ni, kita sudah baca dengan baik. Kemudian cikgu tunjukkan pula dengan bahasa tajwidnya, itu namanya idgham. Kalau baris dua yang tak berserupa, kecuali ini yang berturut-turut, yang ada bersabdu pula, maka namanya idgham namanya. Kecuali waw dengan ya ini, dia tak ada sabdu. Namanya juga idgham. Dua ni, yang lain semua sabdu. Kalau jumpa mim ada sabdu, jumpa nun ada sabdu, jumpa ra ada sabdu, jumpa lam ada sabdu. Cuma dua lam dengan ra ini, jangan baca dengan dengung. Lain semua baca dengan dengung. Kita hafaz baris-baris ini. Cikgu nak tanya nanti lagi kalau hukum-hukum ini ya. Dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa tajwid sendiri. Sekarang cuba kita kenal tentang baris. Kita sudah dapat baca dengan baik. Baik, sekarang tiba masanya. Cikgu nak baca. Anak-anak semua dengar bagaimana hukum-hukum yang terbit daripada tanda-tanda ini sekarang. Semua bersedia dan dengar cikgu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Itu dia. Surah apa namanya? Suratul Insyirah. Ya, suratul apa namanya? Suratul Insyirah ataupun suratul Syarhi, ada orang cakap begitu juga. Dua macam ya. Insyirah ataupun Syarhi. Apa yang anak-anak semua dengar dalam bacaan tadi? Ada dengung-dengung. Semua tanda-tanda ni memberi alamat, memberi tanda-tanda bacaan, hukum-hukum tajwid, keistimewaan istilah udhab ini. Dalam Rasam Usmani, ini yang patut kita faham baik-baik. Tetapi apabila sudah kita faham baik, tambah lagi dengan ilmu tajwid, maka kita dah dapat lagi tepat dalam bacaan kita. Baik, kali ini cuba kita minta kepada Muhammad Izzat membaca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Satu soalan. Kenapa tak baca dengung? Alam nashrah. Kenapa tak baca dengung? Kerana nun ada tanda kepala kha bertemu dengan huruf yang tidak tanda sabdu. Kerana mim ke atau lam ada apa? Mim ke nun sekarang? Mim yang ada di atasnya kepala kha. Terus akhirnya bertemu lagi sini. Setiap kali kita jumpa mim ada kepala kha, apa dia punya tugas? Macam mana nak baca? Bagaimana satu lil nak baca? Hendaklah baca dengan terang, nyata dan tidak bingung. Itu dia. Terang, nyata, tanpa dengung. Apa nama hukumnya cikgu dah bagi? Ikhfa. Betul? Izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Syafawi sudah nampak mim? Tengok, ada tanda tak ni? Izhar syafawi. Kalau yang nun, baris dua semuanya namanya izhar halqi. Itu dia. Dah pula ikhfa pula. Izhar syafawi. Kenapa tak terangkan tadi? Apa bacaannya? Cuba lagi sekali. Bagaimana bacaannya? Terang nyata tanpa dengung. Terang nyata tanpa dengung. Dah kita dapat hukumnya. Dengan tanda kepala kha kita sudah tahu. Baik, terus baca. Wa wada'na anka wizrak. Boleh baca ini huruf apa sekarang? Ain ke hamzah? Ain. Macam boleh cuba baca betul.
Lagi sekali. Wa wada'na an. Kalau ang jadi hamzah. Wa wada'na anka wizrak. Cuba lagi. ووضعنا عنك وزرك Ya, terus. الذي أنقض ظهرك. Ya, itu dia anak. Kita dapat keluarkan tadi hukum izhar syafawi kepala kha. Cuba kita minta kepada Zahratul Lil baca terus sambung. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Lagi sekali. فإن مع العسر يسرا Kenapa tak baca yusran? Kenapa fa inna ma'al usri yusra? Kenapa tak baca yusran? Kenapa? kerana apabila berbaris dua Baris dua apa? baris dua di atas berada di akhir kalimah Iya. hendaklah satunya dibukakan menjadi mad Jadi mad berapa harakat? 2 harakat Apa nama madnya ni? mad iwad Mad iwad. Kita sudah bincang dulu tak? Sudah bincang. Artinya setiap kali kita jumpa baris dua di atas yang terdapat di hujung kalimah, maka jangan kita baca yusran. Kalau waqaf, kita baca yusra. Kalau terus kita baca yusran. Kalau kita waqaf, kita baca yusra. Jadi, baris dua di atas ini anak, artinya digantikan satu baris itu jadikan dia man. Itu dia kata makna iwad tu. Ya. Man, apa namanya? Iwad makna ganti. Satu baris itu ganti jadikan man. Jadi, yusra. Yusra. Adakah semua? Nak tanya. Baris dua atas kalau berhenti dia mesti begitu dibaca dengan mad. Kita tanya kepada Nur. Tidak. Apa yang tidak? Seperti Kecuali apa? kecuali berbaris di bawah atau hadapan. Bukan. Adakah semua baris di atas sini mesti baca dengan mad? Ya. Ya, kata dia. Ya? Kita tanya Faizat, betul? Semua. Faham? Ya. Semua. Kalau rahmatan, macam mana baca rahmata? Betul juga? Ini baris dua. Rahmatan. Betul, rahmata. Begitu semua. Baris dua. Rahmatan ke rahmata atau rahmah? Kenapa tak baca rahmata? Kata baris dua semua. Karena cikgu dah ceritakan dulu. Kecuali kalau baris yang simpul yang di ujung tu, maka dia tak boleh baca rahmata, kena baca rahmah. Ada catat tak dulu? Sudah katakan begitu. Baris dua di atas semua kecuali ta yang simpul ni. Yang ta yang marbutah kata Arab. Ta simpul, ta boleh. Setiap kali kita jumpa ta macam ini. Baik macam ni, ni dia ta ni. Kalau baris di atas, dia mesti mati dengan rahmah, khidmah, ni'mah. Tak boleh ni'mata. Itu dia ya. Baik. Sudah kita dapat yusran tadi. Sambung terus. inna ma'al usri yusra Ya. Terus kita jumpa kepada Nur baca. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya. Kita tanya pula kepada Nur. Fansab. Kenapa dengung? Kerana nun yang tidak bertanda bertemu dengan huruf tanpa sabdu. Tanpa sabdu. Bagaimana bacaannya? Bacaannya mestilah dengung dan tersembunyi. Tersembunyi. Apa tersembunyi? Sembunyi maknanya bunyi antara idgham dan izhar. Satu bacaan antara idgham dengan izhar. Apa namanya dalam ilmu tajwid ni? Hukumnya ialah ikhfa hakiki. Ikhfa haqiqi. Tepat jawapannya anak ya. Alhamdulillah. Jadi fansab. Jaga ingat. Kalau ada huruf isti'la seperti sad, seperti qaf, seperti dha, ya, seperti dhad, maka bunyi tebal. Bukan fansab. Asal ada lepas saja nun tu, kemudian jumpa huruf isti'la,
Ada 7 tapi kita tolak 2, ghain sama kha, maka hendaklah bunyi ditebalkan. Baik, cuba kita dengar bagaimana pada mula baca pula lagi daripada Alam Nashrah, Luqman baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hir, boleh baca hir? Macam mana pula hir? Bismillahirrahmanirrahim. Ha mana tu? Ha ini ke atau ha ini? Ha, ini 2 ha dia. Satu ha macam ni, satu ha macam ini. Ini ke ini ke? Ini. Kalau ini hir, ini hir. Lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hir, hir. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hir. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu dia. Ha itu bukan ha yang itu. Lagi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu yang tepat betul. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ra, kenapa dibaca dengan tebal? Pasal apa? Beratas. Pasal baris di atas. Baris atas, kalau baris depan wajib baca kecuali kalau baris di bawah tipis ke tebal? Tipis. Ha, itu dia. Ingat anak. Tiap-tiap ra, atas atau depan, itu wajib tebal. Baik, cuba sambung terus macam pada Taha. Fa inna ma'al usri yusra. Jumpa ra baris bawah. Tebal ke tipis ni? Tipis. Tipis. Lagi sekali, cuba. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Itu dia anak-anak. Kita dapat dengar ada yang bacaan yang kesilapan yang berlaku ini jadi panduan kepada kita. Seperti Luqman baca Bismillahir. Mana boleh hir? Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Kita bezakan antara bunyi ha dengan ha. Kerana ha dia keluar di tengah-tengah halqum sini. Hir, ini ha. Tapi kalau ha yang kita kena baca bismillah sini, Bismillahirrahman. Ini hi. Sini hi, kalau baca dengan ha sini, maknanya berubah. Salah. Cuba ikut sekali lagi semua, kita baca betulkan bacaan ini. Ikut semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. Lagi 4 atau 5 panjangnya. Alladhi anqadha dhahrak. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن
ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jangan lupa ya, tanda-tanda barislah. Ini yang boleh mengeluarkan hukum tajwid. Kemudian kita dapat tahu dalam bahasa Arabnya. Dalam bagian kita dapat lagi menguatkan, menambah lagi dalam ilmu tajwid ini. Baiklah anak-anak, hingga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.